Putera Abdul Mateen dari Brunei dan istrinya, Anisha, telah membuka musim perkahwinan diraja tahun 2024, menjadikannya salah satu majlis perkahwinan terbesar abad ini. Putera berusia 32 tahun itu meraihkan perkahwinannya dengan rakan zaman kanak-kanaknya, yang kemudiannya menjadi kekasihnya, selama 10 hari bermula dari 7 hingga 16 Januari. Siapakah gadis bertuah yang telah menawan hati kerabat diraja paling kacak di Asia ini? Dan apa sebenarnya yang tidak disukai orang ramai tentang majlis perkahwinan itu? Tonton video penuh untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa untuk suka video ini, langgan saluran ini, dan tekan ikon loceng supaya Anda akan diberitahu setiap kali saya memuat naik video baru. Mari kita teruskan. Apabila Putera Mateen berkongsi gambar di Instagram bersama Anisha yang memakai cincin berlian di tangannya, ramai peminat wanita beliau terkejut. Kiriman itu menerima lebih daripada 11,000 komen, dengan beberapa pengikut yang tergila-gila meluahkan kekecewaan kerana tahun 2024 bermula dengan patah hati. Putera Mateen merupakan impian ramai gadis di seluruh dunia dan sering digelar sebagai putera paling kacak di Asia oleh banyak akhbar. Walaupun diiktiraf sebagai salah seorang calon suami paling menarik di dunia, beliau kelihatan agak tertutup tentang soal cinta. Ini amat mengejutkan memandangkan sejarah percintaan ayahandanya, Sultan Hassanal, dan bapa saudaranya Jeffrey Bolkiah. Pada tahun 2020, Putera Mateen mendedahkan dalam satu temu bual bahawa beliau sedang mencari seorang wanita yang rendah hati, tulen dan jujur. 4 tahun kemudian, Istana Brunei secara rasmi mengumumkan perkahwinannya dengan wanita idamannya, Anisha Isa Kalibak, dan seluruh dunia menantikan acara gilang-gemilang ini dengan penuh debaran. Majlis perkahwinan mewah itu berlangsung di Istana Nurul Iman, Istana Kesultanan Brunei dari 7 hingga 16 Januari. Upacara tersebut merangkumi kedua-dua adat tradisional dan ritual Islam. Ada yang melibatkan kedua-dua pengantin perempuan dan lelaki, manakala yang lain hanya khusus untuk pengantin lelaki. Majlis perkahwinan selama 10 hari itu dimulakan dengan upacara khatam Al-Quran, di mana Anisha mengenakan pakaian khas yang diperbuat daripada tenun di Brunei, iaitu tekstil tempatan yang halus tenunannya dan merupakan kraftangan utama negara tersebut. Lengan dan hujung skirt gaunnya dihiasi dengan kristal. Melengkapkan penampilannya, Anisha mengenakan hijab putih dan memilih gaya solekan semula jadi. Majlis Khatam Al-Quran diamalkan oleh sesetengah umat Islam sebagai ritual pra-perkahwinan. Dalam majlis ini, bakal pengantin perempuan membaca seluruh Al-Quran sebelum melangkah ke alam perkahwinan. Pada hari yang lain, pasangan tersebut mengenakan pakaian merah sedondon untuk upacara menepung tawar, satu adat di Malaysia dan Brunei. Upacara ini melibatkan bakal pengantin lelaki dan perempuan menerima restu daripada ahli keluarga terdekat, yang melambangkan harapan untuk kehidupan perkahwinan yang bahagia, subur dan kaya. Ahli keluarga terdekat ini akan menyapu serbuk berwarna pada tangan pasangan tersebut, walaupun dalam sesetengah keluarga, serbuk itu disapu ke seluruh badan. Pasangan tersebut tiba secara berasingan untuk acara itu, dengan Abdul Mateen tiba terlebih dahulu. Dalam upacara ini, Anisha mengenakan pakaian merah terang dengan perincian emas, dipadankan dengan mahkota emas tradisional dan perhiasan emas yang menakjubkan. Selepas upacara menepung tawar, Putera Mateen dan Anisha mengambil bahagian dalam upacara akad nikah berasingan untuk lelaki dan wanita sahaja di Masjid Omar Ali Saifuddin. Dengan mengenakan pakaian pengantin tradisional putih yang dihiasi dengan motif berbentuk berlian, serta aksesori kepala yang sepadan, Putera Mateen mengesahkan penerimaan akad nikah tersebut. Selepas itu, beliau menghampiri ayahandanya dan mencium tangannya, dan tembakan hormat sebanyak 17 das dilepaskan sebagai tanda penutup upacara tersebut. Sementara itu, Anisha muncul di majlis khas wanita dengan mengenakan gaun renda putih yang mengambil masa 3 bulan untuk disiapkan, dan beliau kelihatan sungguh menawan. Kemuncak sambutan tiba dengan majlis perkahwinan rasmi. Selepas beberapa hari acara berasingan untuk pengantin perempuan dan lelaki, pasangan itu bersatu untuk majlis resepsi perkahwinan. Putera Mateen, yang mengenakan pakaian seragam tentera istiadat, berjalan di lorong bersama isteri barunya, dan kedua-duanya kelihatan sangat gembira akhirnya dapat bersama. Anisha mengenakan gaun pengantin tradisional putih berlengan panjang, dipadankan dengan perhiasan yang indah. Beliau memakai tiara berlian yang sebelum ini dipakai oleh Puteri Azima, kakak kepada Putera Mateen, di atas layah yang menutupi rambutnya. Pengantin perempuan juga memakai anting-anting yang menonjol, rantai leher berlian yang berkilauan dengan loket besar, dan membawa sejambak kecil, mencipta penampilan yang benar-benar diraja.
Selepas majlis resepsi, pasangan diraja yang baru berkahwin itu memulakan perarakan melalui jalan-jalan di ibu negara, Bandar Seri Begawan, dalam satu perarakan besar, di mana ribuan rakyat Brunei berdiri di bawah terik matahari untuk melihat sekilas putera Abdul Matin dan isterinya. Pasangan yang gembira itu berdiri di belakang sebuah Rolls Royce tanpa bumbung, melambai kepada orang ramai yang bersemangat yang berkumpul untuk melihat mereka pada hari istimewa mereka. Majlis perkahwinan itu diakhiri dengan jamuan mewah yang dihadiri oleh kira-kira 5,000 tetamu, termasuk kenamaan asing dan pemimpin dunia. Antara keluarga diraja yang dilaporkan hadir ialah Yang di-Pertuan Agong Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Aziza dari Malaysia, Raja Jigme dan Permaisuri Jetsun Pema dari Bhutan, serta ramai lagi. Putera Matin mengenakan uniform tentera berwarna hitam semasa jamuan itu. Manakala Anisha mengenakan busana mewah berwarna krim yang dihiasi dengan kristal, beliau melengkapkan penampilannya dengan rantai leher berlian yang menonjol dan memakai tiara di atas tudung putihnya, serta membawa beg tangan putih yang sepadan. Majlis perkawinan selama 10 hari itu sememangnya merupakan salah satu yang terbesar dalam abad ini. Anisha, yang telah lama menjauhkan diri daripada perhatian umum selama bertahun-tahun, menjadi tumpuan utama semasa majlis perkahwinan ini, dengan kecantikan semula jadinya, serta penampilan gabungan Eropah dan Asia. Namun, beberapa aspek majlis perkahwinan itu tidak disenangi oleh sesetengah peminat. Pertama sekali, ramai peminat tidak berpuas hati dengan penampilan Anisha yang memakai hijab semasa majlis perkahwinan itu. Beberapa akhbar malah memberi komen bahawa hijab itu seolah-olah menyorokkan kecantikannya dan mencadangkan bahawa dia kelihatan lebih cantik tanpa hijab. Beberapa peminat malah meluahkan harapan agar dia tidak lagi memakainya. Walau bagaimanapun, pilihan tetap di tangannya, dan apapun keputusannya, dia tetap kelihatan menawan. Satu lagi perkara yang orang tidak suka tentang majlis perkahwinan itu ialah kosnya yang tinggi. Ramai yang berpendapat ia hanya satu pembaziran wang. Tetapi memandangkan Sultan Hassan al-Bolkiah adalah antara orang terkaya di dunia, memang masuk akal jika baginda tidak berkira untuk majlis perkahwinan puteri dan putera kesayangannya. Kisah bagaimana Anisha dan putera Abdul Matin bertemu sudah diketahui ramai di seluruh Brunei. Sebenarnya mereka bertemu ketika masih kanak-kanak kerana keluarga mereka memang berkawan. Semasa remaja, mereka sering bergaul di pelbagai majlis, hanya sebagai kawan tanpa sebarang hubungan romantik yang serius. Anisha pernah menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki bernama Dan Bauman, dan terdapat gambar mereka bersama di internet. Mereka bercinta untuk jangka masa yang lama, tetapi akhirnya membawa haluan masing-masing. Hubungan yang lebih penting antara Anisha dan Abdul Matin bermula pada tahun 2018, ketika mereka berdua sedang belajar di England. Sebagai rakan senegara yang tinggal di luar negara, mereka sering bertemu dan membina persahabatan yang tulen. Lama-kelamaan, persahabatan mereka berkembang menjadi kisah cinta sebenar, terutamanya kerana mereka berkongsi minat yang sama. Dipercayai bahawa menjelang tahun 2020, hubungan mereka telah bertukar menjadi hubungan romantik. Sejak itu, mereka sering dilihat bersama di acara sosial, berkelakuan seperti pasangan kekasih. Anisha Isa Kalibak ialah seorang gadis berpendidikan tinggi dari Brunei yang berasal daripada keturunan bangsawan. Dia berasal daripada keluarga yang berpengaruh, kerana datuknya Pihin Datuk Isa merupakan penasihat khas kepada Sultan Brunei. Penampilan menarik Anisha adalah gabungan warisan Asia dan Eropah yang diwarisi daripada ibunya yang berasal dari Brunei, Mariam Isa, dan bapanya yang berasal dari Kroasia, Adam Kalibak. Dia mempunyai 3 orang adik-beradik dan abangnya dikenali sebagai rakan rapat kepada putera Matin, berkongsi minat terhadap bola sepak dan sering dilihat bersama dalam gambar-gambar mesra. Anisha menamatkan pendidikannya di University Bath yang berprestij di England sekitar masa yang sama dengan Abdul Matin. Dia memiliki ijazah dalam bidang ekonomi dan mengurus beberapa syarikat besar. Sebagai seorang usahawan sejati, dia memiliki rangkaian rumah fashion yang dikenali sebagai Silk Collective dan mempunyai koleksi pakaian bergaya sendiri. Selain itu, Anisha bersama sahabat baiknya turut mengasaskan sebuah syarikat pelancongan antarabangsa yang dikenali sebagai Authentinary. Selepas majlis perkahwinan, dijangka Anisha sebagai isteri putera itu akan turut serta secara aktif dalam aktiviti kebajikan dan diplomatik. Memandangkan kepakaran ekonomi yang dimilikinya, ada kemungkinan beliau akan memegang peranan penting dalam sebuah kementerian atau syarikat milik kerajaan yang besar. Adakah anda fikir selepas perkahwinan, Anisha akan kekal berprofil rendah atau beliau akan memainkan peranan penting dalam keluarga diraja bersama suaminya? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Itu sahaja.
Jika Anda menikmati video ini dan mahukan lebih banyak kandungan seperti ini, pastikan Anda tinggalkan tanda suka di bawah sebagai tanda penghargaan. Dan jika Anda belum melakukannya, Anda memang patut melanggan. Langgan saluran saya dan tekan ikon loceng supaya Anda akan diberitahu setiap kali saya memuat naik video baharu setiap minggu. Jumpa lagi dalam video seterusnya.